Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis atas program pada malam ini. Yang berhormat sahabat saya khusus dalam Facebook, kenalan dalam Facebook, saya rasa dah masuk hampir 7-8 tahun. Yang berhormat Tuan Fairul Nizam bin Roslan, Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka kawasan Asahan, dan tahniah kerana dilantik atau dapat menjadi yang berhormat kawasan Asahan. Alhamdulillah. Khususnya Tuan Haji Razani bin Seman Setiausaha Japirun Asahan, Cik Ismail bin Ahmad, Penasihat Ahli Lembaga Masjid Nurul Huda Kampung Masjid Baru, Perangkat Pengerusi JPKK Kampung Masjid Baru Gubah, Encik Rusli bin Abu, Pengerusi Lembaga Masjid Nurul Huda Kampung Masjid Baru, Perangkat Pengerusi JPKK Kampung Abi Pondok Batang, Pengerusi JPKK dalam Dun Asahan, Tuan-tuan Imam Masjid Nurul Huda, Tuan-tuan Bilan, Sia-sia ahli-ahli jatuhan kuasa takbir Masjid Nurul Huda, barisan kepimpinan penduduk setempat atau seqaryah atau yang sedekatan dengannya, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya jualah dapat kita bersama-sama pada malam ini, malam yang kedua bagi bulan ke-12 bagi tahun 1443 Hijri. Malam yang kedua, maghrib tadi, masuklah hari ini 2 Zulhijjah. Tahun Masihi belum lagi masuk pukul 12 malam ini. Alhamdulillah, pejam celik, saya rasa keriuh rendahan masyarakat ataupun umat ataupun orang Islam di seluruh dunia, khususnya di Malaysia ini, pakat mengucapkan, pakat bertahmid kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, kerana kita telah pun diberikan kelonggaran yang secukup-cukupnya. Kelonggaran yang secukup-cukupnya akibat daripada penularan COVID-19 yang menimpa kita, yang memusibahkan pergerakan kita,
Bukan kita saja, bahkan seluruh dunia. Jadi kita ucap Alhamdulillah tu kena banyak-banyak. Kita katalah COVID ni ciptaan Yahudi ke, ciptaan Amerika ke. Tapi kita kena yakin dengan qada dan qadar Allah, ketetapan yang berlaku pada rukun iman yang keenam. Allah kata jadi, tak jadi, tak jadi. Kena pegang benda tu, tak payah duk bergaduh. Tak payah bergaduh. Ini perbuatan Yahudi ke, perbuatan perancangan ke, apa ke. Ya, kita kata mungkin ya. Tapi tak payah bergaduh. Namun hakikat benda tu ada. Maka kita balik kepada akidah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan kita, i'tiqad kita. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun wa yakun. Selesai masalah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. At-Taghabun ayat 11 sebut. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu itu adalah kena pegang i'tiqad kita ni semua dengan izin Allah. Sesiapa may yu'min billah, siapa yang beriman dengan Allah, whatever yang berlaku kepada kita hari ini adalah izin Allah. Yahdi qalbah, Allah akan tuntun jiwa kita ke jalan yang lebih baik. Because of setiap musibah berlaku di sana wajib ada hikmahnya. Cuma kita tidak akan tahu bila berlaku dan apakah bentuk hikmah tersebut. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan bagi contoh, saya tak pernah mari tempat macam ini. Nama membunyi macam Jawa pun ada, Nyalas. Bisan saya dekat kampung Durian Daun. Tadi saya hantar menantu saya balik dengan cucu saya. Saya kata, Ustaz, dia dua-dua, bisan lelaki perempuan, dua-dua Jawa. Jawa Muar, Jawa Kuantan. Ustaz, Nyalas tu kok ngomongnya Jawa kan? Dia kata bunyinya macam itu, kata dia. Dia kata ngalas jadi nyalas. Oh, saya kata okeylah, terima. Tuan-tuan, saya nak mari, saya ingat dekat. Rupanya pusing pi, pusing mai. Saya ambil semayang, terkentut-kentut dah dalam kereta. Saya jarang mari masjid tanpa ayat semayang, nak masuk masjid. Tapi kali ni saya tewas kerana duk kono api, kono mai, naik bukit, turun bukit. Cuma tak jumpa babi je. Terkentut-kentut saya. Anak saya kata, bisan jamu cepedak goreng tadi. Memang bantai sepinggan. Memang hantu durian dengan hantu cepedak. Jadi tuan-tuan sekalian, saya hikmah kat mana contoh dia. Jadi pengusi kata terima kasih kepada yang berhormat sebab bawa Ustaz Sin mari sini. Dia ada sebab. Dia ada sebab. Yang berhormat sebelum ni mungkin tak berapa ni dengan saya. Dia tak panggil saya, contohlah. Dia panggil orang lain. Tapi kerana ada keakraban, kami kenal Facebook je. Saya tak tahulah Webi ni orang politik. Tengok-tengok, ini macam nak jadi calon, rupa jadi calon. Rupa-rupanya, kawan datang, Ustaz, kita punya follower ada seorang tu, rupa jadi Webi, Ustaz. Kata, Alhamdulillah lah, okey lah. Daripada orang lain, baik dia jadi. Baik dia pun baik kita. Apalagi, sokonglah dia. Ini contoh. Syarat dari sudut, dah menang. Ya, itu pemimpin kawasan ni. Alhamdulillah, dengan hikmah kat mana? Ialah, bila yang berhormat jadi YB, dia boleh panggil saya mari sini. Tuan-tuan tanya satu bulan sebenarnya saya ada program tempat lain. Besok pun tiba bila saya kata kat anak saya yang jaga jadual, kalau Melaka, Melaka. Jangan pun kata gatal, lepas Melaka pergi pula Kelantan. Jenuh, tekan terkoyak, abah nak pergi. Maka malam besok di Masjid Selat. Masjid Selat apa? Selat Melaka yang tepi laut tu. Mungkin besok saya nak buat jala dengan pancing. Dia kata ikan jenahak banyak yang berhormat. Jadi tak payah beli dah balik. Mancing situ je. Betul tidak? Wallahualam. Jadi alhamdulillah setiap benda yang berlaku tu ada hikmah dia. Sebab benda ni yang buat tu Allah.
Dan dalam surah Syura, saya selalu baca ayat ni. Sebab orang bila ada masalah, ada anak, tak ada anak, dia pun mai jumpa kami, Ustaz. Kalau tak silap dalam surah Syura, Imam kita cuba cek tengok surah Syura ayat 26 tak silap saya. Ayat 26 surah Syura. Kalau tak betul itu, bagi kita balik. Tapi yang pasti surah Syura. Sekejap, saya nak kena cek balik. Baik, saya cari sendiri kan. Surah Syura. No, ayat 27. Bukan. Surah Syura ayat 50 lebih tak silap saya. Ayat dia berbunyi macam ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'. Type dalam Google tu, ayat tu, keluar ayat berapa insya-Allah. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ayat berapa tu? Surah Syura pastinya ayat 50-an, 54. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Beriman tak? Beriman tak? Maka jangan sombong. Ketua kampung jangan sombong dengan jawatan dia. Yang berhormat jangan sombong dengan jawatan dia. Menteri tak boleh sombong dengan jawatan dia. Imam tak boleh sombong dengan jawatan dia. Ustaz Aslin tak boleh sombong dengan suaranya bagus kononnya. Sebab apa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Selesai masalah. Apa bergaduh? Kenapa yang suara tak sedap, dengki orang suara sedap? Berapa kerana kamu tak dapat jadi calon, kau marah dia jadi calon? Nampak tak? Lillah. Dulu aku JKK, mari pula anak Pak Abu jadi JKK pula. Usli bin Abu. Siapa Usli bin Abu sini? Dia kata sepatutnya aku jadi JKK, bukan Usli. Pasal apa you bergaduh? You berebut. Sebab apa? Sebab jawatan tu bapak dia punya. Bila dia pegang lillah mulkus samawati wal ard, milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Allah ajar Nabi doa apa dia? Qulillahumma malik Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah ya Rasulullah Muhammad, bagi tahu ke umat kamu, ingat kerajaan itu milik Allah. Dia boleh bagi kepada sesiapa dia nak bagi, dia boleh tarik bila masa dia nak. Betul atau tidak? Why? Because kita ni pada inna lillah. Betul tak? Kita ini milik. Selesai masalah. Masalah Papa Imam masalah juga. Tengok ni, siapa jadi imam tadi? Yang tak jadi imam. Umur tahu berapa? Ha? 26. Uish. Lain macam kau. Dia baca bagus. Sebab imam pelapis itu ditarik diri biar jadi imam. Kita ni makin berumur, suara sedap macam mana lah jadi macam kemarau. Allah Akbar. Alhamdulillah. Orang semayang tu dari bilik geli tengok. Tengok budak muda dia mama Allahu Akbar. Sedap tak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allah, makcik-makcik belakang. Allah. Kau boleh pun nak pergi cium imam tu, sedapnya suara dia. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Semua pejam mata. Allah, sedap. Imam tu rokok, dia tak sedar. Imam tu kata apa? Alhamdulillah, ada pelapis imam kat kampung kita ni. Alhamdulillah, terima kasihlah dekat Pak Mat petai di ujung-ujung jalan tu. Sebab dia dapat menantu imam, suara sedap, menantu jadi imam kampung kita. Aku rasa lapang sangatlah, ya Allah, berat tanggungjawab jadi imam ni. Oh, itu imam yang faham tentang lillah. Everybody, everything's milik Allah. Betul tuan-tuan, Jumaat tadi, kalau baca khutbah lemah semangat, kita pun penat tau. Kena duk mata tu nak tidur. Alhamdulillah. Bila satu hal pula. Inna Allaha wa malaikatahu. Kata dia. Tak ada orang kata tak ada bila lain ke? Ambil jawatan dia bergaduh, kurang ajar. Masjid ini dulu aku jadi Bilal tau. Oh, dia tak faham. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Oh, pandai tentang sambung. Orang aja dengar kuliah ni dia pandai semua. Ayat syura tadi apa dia? Syura tadi. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ada orang kahwin. Allah bagi dia anak semua perempuan. Ada tak? Tak? Eneng ke orang eneng? Ada tak? Ada. Ayat sebut, seterusnya ayat kata apa? Wa yahbu liman yasha'u dzukur. Ada yang Allah bagi orang perkahwinan ni anak dia semua lelaki. Ada tak? Ada. Allah sama lagi, ada 4 kategori anak ni, zuriat. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Dan ada Allah jadikan mereka itu anak lelaki anak perempuan. Ramai tak? Anak saya 5 lanang, 2 becok. 5 anak lelaki, 2 perempuan. Kawan saya semua lelaki. Seorang kawan semua perempuan. Sakit jiwa. Saya ada untunglah ada perempuan juga. Saya tengok anak perempuan saya duduk manja dengan saya. Dia pandai bah ni berseronoklah tengok anak perempuan. Kan? Sebab tu dia tak ada anak perempuan. Tengok anak lelaki dia nak perempuan, seronoklah. Ada anak lelaki ku haram dia ada apa pun. Aku tak tahu nak buat macam mana. Dapat bini kok diam pula. Tapi yang paling menyayat hati pada wa yanja'alu man yasha'u aqima. Allah, yang ni paling sedih kan. Tapi ada orang yang Allah jadikan langsung tak beranak. Ada tak? Ada tak? Dekat kampung ni ada tak? Ada. Cuma dia rasa segan lah sebab pergi kunuri. Anak-anak mana? Ni gigi bawang. Oh, kira apa? Mana anak? Dia malu nak cakap anak asrama. Kan? Mana anak? Kenapa dia nak malu cakap? Tak ada rezeki kak. Ya ke tak ada anak? Hikmah kat mana? Yang berhormat, saya tengok dalam Facebook sebelum PKP, ujung bulan 11, 12 tu, suami isteri, no UK, Turki, no Korea, no Jepun, no Disneyland, Hong Kong, no pergi umrah tak tahu pergi lagi bini. Sebab apa? Belanja murah. Kalau pergi Turki 5,500, 2 orang baru sebelah. Saya 7 orang, bini 1, laki 1, 9 kali 5, 50,000. Muka macam babi tu dibuatnya nak keluar duit.
Gini. 50,000 nak pergi Turki. Dia 11,000 dia pergi Turki. Kadang-kadang Allah nampak susah di sini, tapi ada kesenangan di sana. Kadang-kadang Allah nampak senang kat sini, tapi ada kesempitan di sana. Adil Allah. Adil Allah. Contoh dalam surah Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allahu Akbar. Kan? Surah Asy-Syura ayat 27. Allah berfirman apa? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalau ni Allah kata ni. Allah cuba cerita kita. Allah wa khaliquna. Allah firman apa? Allah kata, bahasa kita sebut Allah kata lah. Apa kata Allah? Kalaulah Allah turunkan rezeki dengan mudah kepada semua hamba-hambanya, labaghaw fil ard, nescaya mereka jahat samsing di muka bumi. Hak kaya 5-6 orang pun dah nampak samsing. Yang buat masuk kemungkaran duk tanya-tanya dekat tempat kita ni buat kaya tu lah. Cuba semua penduduk nyalas ni kaya macam tu. Apa kata Allah? Nescaya jahat habismu. Tapi Allah kata apa? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Khabir, basir. Macam kita pada pukul memukul begitu. Tolong menolong tu ayat ni. Khabir, Allah punya pengetahuan very deep. Cukup mendalam pengetahuan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu pandangan khianat pun Allah dah tahu dah. Belum bercakap. Tengok kau mari. Itu pandangan khianat. Dia tak suka kau pergi mari. Betul pun? Belakang tu. Main. Kening tu pun kening khianat dah. Sampai macam tu Allah tahu. Pandangan mata kita tengok kau tu. Tengok dia. Main dah. JKK. Tuh. Tengok kening. Allah ni disebut Quran. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Khianat pandangan manusia. Sebab itu disebut kalau Allah ni turun semua kita ni jadi kaya, nescaya kita jadi jahat semua. Tapi Allah turun rezeki ikut peringkat-peringkat. Siapa rajin dia dapat, siapa malas kurang. Bishru Al-Hafi ada menyebutkan kepada kita, idza qalla amalul abdi ibtala bil hammi. Kalau kita jenis buat kerja sikit, pasti akan dirundung kemurungan. Malah. Ini contoh nak bagi tahu pada kita, bila Nabi pula bersumpah dengan nama Allah, Nabi kata, aku tak heran hampa fakir. Yang paling ku heran dan ku takut bila hampa kaya. Sebab orang kaya, jenis kaya, berebut kaya, dia takkan cukup sampai mampu kata orang Kedah. Apa sebab orang kaya? Suka berebut-rebut. Berebut jawatan, berebut harta, berebut pangkat. Sanggup pisihi kawan tu. Sanggup pisihi kawan kerana jawatan, kerana pangkat. Dia letaknya kepala tengkorak menangkap maci. Saya bukan sembang kosong rumah Allah ni. Dah meninggal lah. Ya amat berhormat dia dah meninggal lah. Buka-buka dalam laci pejabat dia tu ada gambar tengkorak kecil. Macam tengkorak apa benda dia buat letak. Datuk Kazim pun mengaku kena sihir. Tu ustaz. Bukan boleh ustaz tegur sihir dia. Dia marah. 8 orang pergi sihir dia. Nasib baik dia memang mengaku dah. Hak lain pula tak tahu main mana pula.
Ni, us kedip kendir bun kharab ho gaya. Samjhe na? Dalam mana? Lepas tu Nabi baca, Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin. Ni waktu maghrib ni. Nabi minta lindung dari kejahatan di waktu malam. Idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Perbuatan dua wanita jahat. Jadi simpul tadi dia embus nak sihirkan Nabi. Hujung apa dah? Wa min syarri hasidin idza hasad. Nabi, hello ladies and gentlemen, makcik-makcik, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian. Nabi baca every morning 3 times and every evening 3 times. 3 kali pagi, 3 kali petang. Surah tu. Nabi lah. Kita rumah dia. Alpa lalai, kurang hajak, dosa banyak. Nabi tak ada. Tapi Nabi baca Quran, baca surah Al-Falaq tadi tu 3 kali pagi, 3 petang. Sebab penghujung ayat dah apa? Aku berlindung denganmu ya Allah daripada pedengki-pedengki yang sedang berdengki. Benar ke? Ada saingan dia. Dia tak menang dengan kita, dia dengki dengan kita. Lepas ni kenapa? Sebab itu akibat nak berebut jadi kaya cepat. Dan hari Muslim, Nabi pegang seorang sahabat namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini di Islam selepas Fathu Mekah dan dilahirkan dalam Kaabah. Hakim bin Hizam ni dia begini, panggil dia yang obat. Jumpa yang berhormat, Baby, ada duit sikit. Dia jumpa Ubaqah. Ada duit sikit. Jumpa anak Umar. Jadi Nabi ni PN ni macam tu. Kerja ni kira menumpang kasih. Nabi pegang, Nabi kata, Ya Hakim, inna hadzal mala hulun khadiratun. Duit ni, harta ni, benda kalau tengok seronok bila rasa sedap. Itu bahasa Arab lah, cemuh. Saya pun tak tahu nak cemuh macam mana bahasa tu. Khadiratun tu hijau. Kan hijau ni benda seronok tengok. Kan? Kalau rumah tak ada pokok, langsung jadi penin kita. Oksigen tak ada. Dia panas. Kata Nabi, wahai Hakim, harta ni umpama dia kalau hang tengok seronok bila hang rasa sedap. Lalu Nabi ajar, Nabi beri peringatan dekat Hakim bin Hizam. Selepas Nabi tegur dia, Hakim sampai mati, Hakim tak terima pemberian orang. Walaupun harta ghanimah perang, Umar kata, dia tolak harta ghanimah kami. Punya takut dengan peringatan Nabi. Nabi bukan kata kat dia jangan ambil harta tersebut. Tak. Cuma jangan belajar suka mengharap kat orang. Jangan jadi melukut tepi gantang. Harap tumpahan gantang baru nak ambil. Tak betul. Hang kena duduk dalam gantang tu sekali. Kita Allah alam lah. Tak mahu bangsa kita. Allah alam lah. Sebab saya terlibat dengan syahwan. Dan masa raya itu bermasyarakat dengan Menteri Usahawan Kukok Tasino. Ada PNS semua ada ramai. Saya antara ada, saya terlibat board dalam satu syarikat. Bila kami kata kenapa tak bagi duit peruntukan pinjaman soft loan tu sekaligus, kata pegawai itu, kita belajar dari pengalaman yang lalu. Saya lebih kurang. Dia salah faham. Tan Sri cakap, bukan bagi duit kalau 200 ribu. Progress tu, kalau 60 ribu, bagi 60 ribu semua. Dia tak bagi ketui 200 ribu, tapi bagi 30, 50, 70. Masalah terancap bila dia berbagi sikit-sikit. Perjanjian lain, tapi bayang balik harga 200 ribu. Itu tas ditegur. Ni apa ambil undang mana ni? Dalam Islam pun tak betul ni. Pinjam 200 ribu contoh, 200 ribu. Dia bagi peringkat 40, 50 gitulah. Tapi loan, soft loan pinjam, bayang balik atas 200 ribu.
sepatutnya kena bayar atas yang dia dapat lah. Baru fair. Betul yang hormat. Maka kita tanya lawyer kita, saya ada lawyer sendiri. Lawyer saya dekat, saya ada lawyer. Saya tanya si Syam, lawyer kita. Kalau ikut Ustaz, satu tipu daya, rara dalam pinjaman. Tadi kata, apa ni yang buat itu? Arahan saya menteri. Senang orang menteri jadi faham cakap saya ni kan. Dia pula lebih daripada kita. Pasal apa dia cakap macam tu? Dia cakap apa? Dia kata 10 orang kita yang berhormat bagi pinjaman, geran lagi cerita lah. Geran lagi teruk. Bagi pinjaman 10, 9 baik. 9 seorang dia bayar, 9 tak bayar. Kok saya bohong ni, Tok Ketua Kampung. Tanya marah, tanya tekun. Apa lagi daripada tekun tu? Apa AIM. Pinjam duit 10,000. Beli kereta second hand. Dia tak menega pun. Ada orang kita gitu. Dia nak seronok dengan kereta, dia tak sedar diri. Hang tu layak pakai motor buruk je. Bukan saya cakap tak ada. Tapi jenis tak nampak. Kau dah badan kau kurus. Kau beli kain 10 meter seorang pakai. Kerja gila namanya. Kalau kau tahu badan kau gemuk macam aku ni, beli kain buat jubah 2,5 meter, tobat tak masuk. Baca bis, gini sekat sini. Tuan-tuan faham tak kan? Mikrokredit 50,000 pernah bagi. 10 orang kita, seorang je bayar. Bangsa kafir, 10 pinjam, 9 bayar, seorang tak bayar. Lepas tu mereka sekarang ni berani cakap banyak. Lepas tu dia orang ni berani cakap, maksud saya, dia kata, bagi semua orang Butera pun, dia orang banyak tak aman-aman. Saya sokong dia punya lirik dan skrip tu. Berapa ramai anak-anak kita yang duk kerja tak bayar PTPTN lepas sekarang? Oh. Dia kata PTPTN tak betul wujud. Itu sembang politik. Sembang politik yang duk layan lah. Engkau dah ambil duit PTPTN 40,000. Oh, kononnya hapuskan PTPTN contoh lah kan. Tak apalah. Kalau hapus, Alhamdulillah. Kalau tak terhapus, kena bayar lah. Yang paling teruk, makcik-makcik, anak dia nak kahwin, nak buat besar-besaran punya majlis, tak sedar diri. Anak dia tu mak pion je. Pinjam dengan bil rakyat 30,000. Leh anak 9 orang, haram tak lepas bayar ni. Takkan bank nak tarik bini dengan anak dia? Tuan, saya datang ni nak tarik isteri tuan dan anak-anak tuan. Kerana tidak menjelaskan bayaran hutang pada bank rakyat. Tak pernah aku dengar orang macam tu. Tuan faham tak ni? Oh. Tajuk pengorbanan ni cerita elok ni, korban betul-betul ni. Kena ikut. Berkira. Lepas tu bila Nabi kata, aku tak risau hampa fakir. Nabi sebut, wallahi mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya kama busitat ala man kana qablakum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Aku risau hampa ni kaya-raya. Sebab apa? Sebagaimana umat dulu kaya-kaya. Berebut-rebut ni. Hampa berebut. Macam dia berebut. Lah hampa bunuh-membunuh. Nampak tak? Ni hadis sahih. Benda tu pasti berlaku. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu baru mukadimah. Ni abang-abang di belakang tu boleh tak ke depan sikit saya sebab tak syok perempuan sama barisan tu yang belakang dinding tu. Mari rapat sikit. Kesian makcik-makcik dia terperosok tu. Lala disawan pula. Mai depan, rapat-rapat depan, ruang banyak lagi. Yang berhormat duduk depan, lagi yang berhormat duduk di belakang. Ni yang hormat pun duduk depan kira hebat lah. Mai depan. Yang lagi, perempuan tak apa boleh buka sikit. Kakak-kakak boleh buka sikit. Mai depan lagi. Mai depan insya-Allah.
Yang kat luar pun ada, kecuali yang uzur tu tolak cerita lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baru kita nak masuk tentang yang kata apa? Qurbani, qurbani, qurbani. Allah terpiarihi qurbani. Kan lagu tu kan? Zinat Aman, Amitabh Bachchan, ingat dulu tu. Masa tu saya tingkatan sekolah. Qurbani, qurbani. Qurbani huruf qaf. Boleh kita pakai juga untuk disebutkan sebagai pengorbanan. Korban huruf qaf dan korban qarba yaqrub. Kita buat sesuatu tu untuk dekatkan diri kan, kawan karib kan, sahabat karib, sahabat yang paling dekat. Kalau saya dengan Wabi, sahabat karib dekat. Apa benda update? Aku dah camah kat sini. You kat mana? Jadi tak saya mau Wabi, aku you je. Kalau yang berbahagia, yang berhormat, cakap macam drama alih bahasa tu, itu bukan karib. Itu kurap namanya. Qarba dekat. Kita buat sesuatu itu untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Kan? Buat sesuatu qurbani. Yang kedua, qurbani maksudnya pengorbanan. Korban dengan huruf K. Kalau Q dekatkan kepada Allah, maka kita kena jadikan kurban itu di korban ataupun pengorbanan. Ibu-ibu, bapa-bapa cuba cari mana para anbiya dan rasul hidup mereka tanpa pengorbanan dan kekorban. Muqaddimah ayat yang saya baca tadi itu, bagaimana Habil dan Qabil bergaduh. La aqtulannak. Qal innama yataqabbalullahu minal. Allah hanya terima korban daripada orang yang betul-betul ikhlas korban dia. Kenakan Habil dan Qabil sejarah pengorbanan yang Allah tolak dan Allah terima. Dia punya sinopsis dia very clear. Kalau tuan-tuan tak faham lagi tak tahulah. Kenapa diulang cerita tu? Allah sebut dalam Quran, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah tak pandang pada haiwan berapa banyak hang sembelih. Allah tak pandang pada darah berapa banyak dia tumpah. Allah tak pandang berapa kulit yang kau dapat ambil dari sembelihan. Allah tak pandang. Tapi tujuan sembelih itu, korban itu adalah untuk melihat siapa yang paling bertakwa dalam penyembahan korban dia. Ibarat kata anak yang bernama Qabil lepas batuk di tangga. Yang seorang namanya Habil alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pakai lengan. Itu peribahasa dia. Boleh pakai kat diorang. Qabil dipanggil lepas batuk di tangga. Ibarat melepas batuk di tangga. Korbannya sah tak? Sah. Tapi Tuhan tak terima. Allah jadikan dua sektor. Waktu itu sektor pertanian dan peternakan. Cuma umat Nabi Muhammad ni dia peternakan saja. Pertanian tak boleh korban. Korban disebut sembelihan. Takkan nak sembelih pokok padi pula. Saya sembelih pokok getah, itu cerita lain. Orang tak panggil sembelih bodoh. Orang panggil menoreh. Kan macam yang berhormat main golf. Assalamualaikum, kat mana Habib? Menebas. Kita pun percaya. Menebas baguslah yang berhormat ni rajin menebas. Rupanya main golf haram betul. Saya pun doktor pakar yang masukkan besi di belakang saya 2017. Dr. Hadi KBG Tawakal. Doktor mana? Allah menebas sekejap. Baguslah ya cuti ni. Bolehlah dapat hasil tanaman. Bukan tebas tu Ustaz. Tebas rumput je.
Main golf. Dia kata haram betul-betul ni. Dia bila kawan buat korporat baru tahu tebas itu ialah main golf. Habil dia kambing. Kambing dia alang-alang menyeluk perkasan biar sampai ke pakal lengan. Kata Allah terima. Sebab apa? Dia buat kerana Allah. Dia beza. Alah. Buat jadi kuat dulu ni. Alah. Asalkan korban udah le. Sah tak? Sah. Ibarat melepas batuk di tangga. Apa sinopsis cerita dia? Qabil. Sampai satu video buat penternak tu orang Melayu kita di Ipoh mana dia buat kata apa? Beza Bangla dengan Melayu beli lembu. Ada tak sampai tak video tu? Melayu pergi ada lembu banyak semangat sema tak beli seluri. Nak balik ni man. Sekok ya. Cari hak tu kira agak nyaman kan? Silap skrip dia. Mulut-mulut tu dah tak betul dah. Bukankah untuk Allah sebaik-baiknya? Jangan cakap, jangan marah sangat. Cari hak kira hak baik Dia kata hak baik ada 3 kategori. Tuan-tuan ada duit tak? Tuan-tuan ada duit yang habis terbaik boleh beli. Aku yang duk ada kat aku ni hak 5,000 okey dah. Hak tu ada 4,500, ambil 5,000. Habiskan bajet untuk Allah. Sebab nak sembah untuk Allah ni. Memang yang mata kedarah tu kita. Sembah untuk Allah ni. Kerban untuk Allah. Mai pebok Bangladesh kata budak ni muda lagi. Dia kerja tolong ayah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lembu lagi ke bang? Ada banyak lagi. Yang paling mahal berapa bang? Dia kata, kau Bangla minta yang mahal. Ni peniaga ni pula. Yang pemahal ada dalam 9,000. Tak apa bang, saya ambil 9,000. Terkejut buruk dia. Ingatkan Bangladesh seorang tu je. Mai Bangladesh lain pun sama je. Yang paling mahal berapa bang? 9,000. Dah habis dah. Ada 8,000. 8,000 bang. Saya mau beli juga bang. Waktu tuan-tuan pergi Pakistan, Pak saya belajar dulu. Lembu mereka besar. Bukan lembu kita gini. Macam lembu macam kena rogol. Gitu. Pipi cekung. Buang-buang darah kuat. Maka kita terkorban. Duit kita habis tak ke mana. Apa pun tak dapat. Faham tak ke? Itu sebut tentang orang kata apa? Tentang hak pengorbanan tadilah. Itu kena faham tuan-tuan. Sebab itu kalau dalam bahasa mudahnya, ingat tak Allahyarham Tasif Ramli dibawa heroin tu nak dibawa pergi kat raja dia. Kan? Ingat tak yang dia heroin tu kekasih dia, tapi sebenarnya raja pun jatuh cinta dengan kawan tu. Tapi demi taat pada raja sambil bawa. Saya lupa dah apa. Ingat tak? Alung heroin mana mah? Normadiyah ke Sa'diyah ke Mahyun Ismail ke? Kan bukan Sarimah tu tak ada ikut. Apa? Sa'diyah kan? Tak lalat ni. Itu boleh, itu siput Sarawak. Bukan siput babi, siput Sarawak. Siput babi tak ada orang tu, Sarawak. Tuan-tuan, dia tanya apa? Ingat lagu tu. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Kepentingan sendiri tidak diingini, bahagia
Nabi berkorban. Yang mata dia keluar. Sa'dah pun, sepatutnya awak tidak buat macam itulah. Kan drama dulu kan suara baku. Kita relate balik. Nabi Ibrahim sanggup berkorban diri masuk dalam api yang menjulang tinggi. Kerana lagu tadi pada berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api yang menjulang tinggi. Dia masuk tak? Dia masuk tak? Masuk tak? Tapi pelik pula kenapa tak terbakar. Nabi Ibrahim ketika bertemu anaknya Ismail di kala remaja, cantik handsome tak terperi, mewarisi kehansaman Ibrahim, kekasih ilahi. Lalu Ibrahim memberitakan kepada anaknya yang disayangi, wahai anak, ku melihat dalam mimpi dirimu disembelihi. Wahai anakku, ini ra'aitu, aku tengok dalam mimpiku, aku sembelih kamu. Apa anak dia kata dekat dia? Bah, buatlah if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau tak ada kesabaran, tuan-tuan, tosok lebuh lah, tuan-tuan takkan buat korban. Sebab tu ramai orang kita nak buat keluar duit 700 pun tak mampu. Bukan tak mampu, kedekut piang. Tak sah duk bohong. 700 je. Tengok saya kira balik. Bapa, sini bapa ekor. Mana JKK? Abang Sri. Bapa ekor sini. Bapa ekor. Satu bagi RM8. 830. Dengan izin yang berhormat, nak kira sikit. RM830. Bahagi dengan 12. RM69 sebulan. Bahagi dengan 30 hari. RM2.30 sehari. Serem bohong mah. Kalau tuan-tuan sabar, tuan-tuan simpan RM2.30, bukan 8 ekor. Abang Usli, mungkin 80 ekor tahun depan. Bukan main doa masuk syurga. Perangai macam neraka. Kan kedekut juga ahli neraka. Tengok ayat ni. Saya ada bukti semua ni. Sebab saya ceramah gurau-gurau tapi selalu saya berlapik dengan ayat. Disebut dalam Quran, antaranya ialah tengok apa kata Allah dalam Quran. Allahu Akbar. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Hei anak aku mimpi siap malam aku sembelih kamu. Berikanlah pandangan kamu. Apa anak kata dia? Qala ya
ma tu'mar. Ayo. Carry on lah. Buat. Contoh ingat senang, ingat senang sembelih anak. Yang anak ingat senang ke nak disembelih oleh ayah? Tak wujud dalam dunia anbiya melainkan Nabi Ibrahim AS. Pernah dengar Nabi Musa sembelih anak? Tak ada. Pernah dengar Nabi Adam sembelih anak? Tak ada. Tapi berlaku pada Nabi Ibrahim. Bayangkan tengok Nabi kata, sembelih anak. Tapi kesan daripada sabak ni, apa kata Allah? Mereka kan falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hujung Allah kata apa? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim, sebenarnya ini semua ujiannya cukup besar kata hang. Tapi hang hebat. Pasal hang sanggup, hang bersabar, maka terjadilah satu pengorbanan. Tuan-tuan kau, malu kau kalau kita tak buat korban tahun ni kau. Ada lagi 9, 10, 11, 12. Ada lebih kurang 12 hari lagi. Sebab 13 hari kan. 10, 11, 12, 13. Betul? Lebih kurang itulah. Kedekut tak kedekut kita ni tuan-tuan. Allah bagi kita anak. Ada orang berani tak akikahkan ke kambing daripada dia dapat anak tadi ni. Dia bagi lasan duit tak ada, tersodok bohong. Bila negative thinking memang tak ada. Jangan-jangan isap rokok nak mampu. Salam kita bau rokok. Aduh, saya tak boleh salam orang tangan bau rokok. Dengan salam saya. Basuh tangan tu dulu kalau boleh nak. Uish. Macam bom lah. Macam gereja pula. Macam-macam kat Melaka ni bunyi. Bom ada, gereja ada. Tuan-tuan. Oh, dong. Merry Christmas. Okey, yang bermakna. Jangan marah yang berhormat ke cara saya. Kita lawak-lawak dia. Ada sepasang suami isteri, saya buka. Saya sebenarnya minta maaf lah, pengurusi masjid apa. Saya sebenarnya tak duduk kursi ni sebab saya slip disc. Kursi ni saya pernah jatuh kerana kaki dia patah di Hulu Langat. Dan saya suka yang flat, banquet, kursi itu better untuk orang macam kami. Ni kalau tengok ustaz tu gemuk macam sini, musim meninggal kawan tu. Saya pernah pergi ceramah, bayangkan kedekutnya AJK tu. Dia bagi kursi ke aku yang kaki keput, kurang ajar betul. Saya tengah duduk belakang, saya dah pegang, saya dah darah tinggi. Orang pesan, orang darah tinggi kalau jatuh ke belakang, jangan biarkan jatuh belakang. Confirm koma lepas tu mati. Maka usahalah beratkan badan, lebam saya punya ni. Atas bukan kapet macam ni. Oh. Lepas tu dalam beberapa bulan saya masuk hospital. Dia pun semua takut dah. Tapi saya dah ada history dia, ada sejarah dia. Pecah ni. Carilah kursi senonoh sikit. Bukan nak kata kat tuan-tuan, jangan kena faham.
Ha? Rahmat aku teruk. Aku tengah ceramah dia bergelak kat aku. Kau ajak kau tu. Yang macam-macam lagi. Kau ajak kita gelak mengelak. Aku sakit nak mampus dia pada gelak. Kursi keput. Tuan, carilah yang berhormat atau bagilah kursi mana betul. Itu pun maksud dia. Pandai. Sasih kau politik ke? Tuan-tuan. Siapa sanggup? Allahu Akbar. 17 Disember baru-baru ini, Saudara Abdul Razak bin Majid kehilangan seorang isteri dan 8 orang anaknya dalam kemalangan jalan raya di Elite Highway. Malam itu hujan lebat tak terkata, Taman Seri Muda banjir tak terhingga. Malam tersebut Abdul Razak bin Majid tidak menghiraukan rumahnya kerana dia kesedihan. 8 orang anaknya meninggal serentak dengan isterinya tercinta. 9 anak. Yang tinggal dia kita 3 sekarang. 15 tahun. Yang meninggal 10 bulan, paling besar kata 5. Patut bulan 3 tahun ni dia ambil SPM. Tuan-tuan tak tanya apa perasaan dia. Allah korbankan anak ada 8 orang. Dia kena masuk kaunseling, sekretari, nak tenang dia. Tapi Alhamdulillah, dia kata saya okey. Allah kerja Allah. Saya tengok tu tuan-tuan, saya pun sebab tuan-tuan. Kalau dia bercakap dengan TV tu. Bukan anak saya, anak dia. Tapi saya sebab. Dia tenang. Baru ni 5 beranak mati. Aksiden. Dekat Pahang. Orang Kedah. Cikgu perempuan, 33 tahun. Anak dia 2 orang. Kata terbabas masuk sungai dekat Baling. Tengok anak dia 10 tahun. Dan suami dia seorang. Kita tak baca perasaan orang. Kehilangan anak satu pengorbanan, tuan-tuan. Nabi Ibrahim bukan bodoh, tuan-tuan. Nabi bukan bodoh. This is not bastard. Tapi kerana ini perintah Allah. Zulhijjah merupakan simbolik hashtag kepada pengorbanan. Batu siapa-siapa puasa 9 Zulhijjah nanti, setahun hak lepas, setahun kena datang Allah ampun dosa. Tapi puasa 9 hari bulan pun tak boleh nak buat. Memang haram jadah tumpuk. Dah lah korban tak buat. 9 Arafah tak puasa bang. Hebat sangat kau orang nyalas ni. Tak ada dosa. Eleh. Saya ustaz pun puasa sebab saya pun nak benar je. Saya have a lot of sins, you know. Yang tuan-tuan tak nampak. Saya hari ini orang rasa hebat kerana Allah sembunyikan keaiban saya. Kena ingat dia yang berhormat. We can say, we are success today. Hebat hari ini kerana Allah yang sembunyikan keaiban saya. Besar sangat pahala kita. Tu duk tanya lagi. Orang kata bodoh marah. Ni ustaz, kami dah buat dah 2 tahun lepas. Kena buat lagi ke? Nampak sangat kebanggangan tu. Tok guru nenek moyang mana ngajar dia setahun sekali. Kau ingat haji ke? RM700. Kira. Cik. Malu lah tuan. Ramai-ramai 8 ekor je. Surau masjid mak saya di kampung Bukit Jana, Kemuting Teping, Perak dekat Golf MK Land. 18 ekor. Kempian sedarkan dia orang. Sedarkan dia orang. How to change without awareness? Macam mana nak berubah kalau tak sedar diri?
Seulang balik, kalau Nabi berangsanguk dibakar hidup-hidup. Tapi dia sabar, tak apalah, bakar pun bakarlah. Ya nar. Allah kata dekat api, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sejukkanlah jasadmu, wahai api. Wahai api yang bersifat panas dan perentung. Berubahlah sifat kamu jadi air condition. Jadi penyejuk kepada Ibrahim. Jadi tak? Jadi. Ada seorang jurutera daripada Syria. Pelarian pergi ke Madinah. No job, jobless. Isteri ada anak perempuan seorang. Dia ni muhandis, jurutera, engineering. Dan dia rajin ke masjid. Sebelum nak tunggu Aisyah, dia dengar kuliah dulu. Kan dekat siapa pernah pergi Madinah kan? Ada kelas-kelas kan? Pengajar Indonesia ada 2 orang. Satu Ustaz Indonesia tu mengajar bahasa Melayu, satu bahasa Arab. Tapi dia orang Syria, orang mengaji kat Arab lah. Dia kata dalam hidup kita ni tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Itu bahasa mudahlah. Dalam hidup kita selagi nama kita manusia, kita pasti ada masalah. Salah bohong. Tetapi masalah itu sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Keluar masalah bila takut pada Allah, buat perkara yang disuruh, tinggal benda yang diharam. Allah bagikan exit, al-makhraj, tempat keluar bermasalah. Dan Allah tak bohong wa yarzuquhu, Allah berikan rezeki kepadanya daripada min haitsu la yahtasib. Tak tahu, tiba-tiba ada je makanan, tiba-tiba ada je minuman, tiba-tiba ada je duit. Gaji sebulan 1,000, tapi boleh makan macam orang dapat 10,000. Itu dipanggil min haitsu la yahtasib. Perasaan dia siapa bagi? Allah. Hati siapa bagi? Allah. Nabi doa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dini. Kan doa dengar? Lalu dia buat Syekh. Ya Syekh, anak ni daripada Suria. Oh, Masya Allah, ahlan. Anak ni pelarian. Anak cakap ni tak ada kerja. Jadi minta Tuan Syekh doa, saya dipermudahkan urusan. Anak saya ada seorang dan isteri. Madinah ni yang risau. Bak makan tak masalah. Tapi duit tak ada. Di Madinah Mekah, kita tak kebuluran sebab ada yang masabil. Kan? Syekh kita beristighfirillah. Istighfirillah katsira. Istighfar banyak-banyak. Apa relevan istighfar dengan dapat kerja? Big difference between istighfar dengan dapat kerja. Berapa kena buat? Kalau Nabi buat 100, kau buatlah 1,000. Atau 1,500. Setiap hari atau malam. Dia buat astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Setiap hari dia buat sampai next week tak ada kerja. Tak dapat. Dia kata, lepas Syekh bagi kuliah, Syekh istighfar dah ada, tapi setakat ini tak ada alamat-alamat. Dia kata, mungkin hang ni syirik dengan Allah. Dia kata syirik je pula. Hang syirik kerana hang bersandarkan dengan istighfar untuk dapat kerja. Tak betul. Hang kena ikhlas, akhlis atau niyataka. Ikhlas betul ke niat hang istighfar. Kenapa? Sebab kita lah hidup tersambung. Termasuk ana hatta ana indi dosa dzunubun katsirah. Dosa saya banyak, istighfar banyak. Lalu dia kata ke rumah dia, ya wahai sayang, kita rupa-rupanya tersilap istighfar. Tawakal salah. Kita bertawakal istighfar, bukan tawakal kepada Allah. Dia change dia punya niat. Minggu depan pergi, 2 minggu ya. Ni yakin ni yakin.
Pergi ke depan, tengah duduk macam kulit-kulit, dia duduk sekali dengar. Masa tu ada seorang Arab, semak pakai, ada kapling sini, pakai putih kan. Habis duduk, berarti Syekh dia tengok kan, mana kawan tu. Bila habis tu dia main peluk. Masya Allah, tabarakallah, kaifa halal, Masya Allah, منذ ما رأيناك يعني, Masya Allah, أنت أنا الآن, أنا في الكويت, kata dia. Saya mana di Kuwait. Habis bila macam ni, Pak? Sebab nak buka pejabat baru cawangan di Riyadh, gitu lebih kurang lah. Apa dia? Oil and gas. Habis apa ada masalah apa? Pekerja Syekh yang amanah. Agak Syekh duk makan kat anak. Dah. Intazir ni, daqiqah. Dia tengok budak tu. Ya rajul. Wahai lelaki, mari ni. Hang kesan apa? Saya muhandis. Jamiah di Dimashq. Di Damaskus. Okey. Ana uzakkihi. Annahu ahsanu rajulin. Dia lelaki yang paling baik. Uzakkihi. Aku recommendation. Ambil dah. Menangis kawan tu. Starting gaji dia 3,000 rial je. Dan hari ni maklumat dia beritahu, pekerja habis kat 2,000 orang. Dan dia jadi kepala, supervisor, bos. Rajulun mu'taminun, amanah. Dengan istighfar je. Apa relevan? Tak nak. Jangan. Itu kerja Allah. Tuan-tuan, berapa ramai kita solat. Lepas solat tak baca ayat kursi. Ramai tuan-tuan. Imam nak kalut mana? Tadi anda baca ayat kursi kan? Yang tuan-tuan imam tu salam je ni. Punggung ni terkemut-kemut. Nak balik. Tuan-tuan, tidak ada adab bagi orang yang bangun daripada jemaah setelah selesai imam baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir, sehingga berapa kali dia baca 10, lepas 10 baru boleh mati keluar. Kita masalah adab tak ada. Al-adabu fi salatil jamaah. Imam Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Relax lah bang. Zikirlah dulu bang. Kalau tak berjemaah apa sih? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu. Tapi ingat imam ya, subuh kena buat 10 kali, asar 10 kali. Sebab ada hadis sahih buat. Yang lain tak apa. Solat maghrib kalau boleh dia panggil al-masa, termasuk maghrib. Kalau asar tak ada, buat maghrib. Jangan ibu-ibu nak bagi kita peninding ni, ibu-ibu peninding sihir ke orang jahat ke apa ke dengki apa. Ni ajak sikit ni, sambil duduk ceramah ni yang berhormat ni. Tapi yang berhormat kena baca. Ramai berdengki ni. Betul. Sama-sama parti pun berdengki. Relax bro. Belum cerita parti lain lagi. Iya yang berhormat. Percayalah kata aku. Berapa bulan jadi baby? 8 bulan. Baru 8 bulan. Wabi wajib baca. Buat apa? Baca La ilaha illallah tu 10 kali. Lepas tu ayat kursi 3 kali. Dengar elok ibu-ibu Boleh dengar? Jangan ada tanya. Entah berapa kali lupa. Buah menyepak baru tahu. Saya ulang balik. Baca apa tadi? Aku pula lupa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Lepas tu ada doa lain. Allahumma lak apa nama ni? Allahumma la mani'a lima ataita. Tapi kalau payah tu cari Google lah, nak kena tulis pula tu. Kalau imam boleh tunjuk ajak tak apa. Tapi paling kurangnya tu tak apa. Lepas tu baca apa? Ayat kursi 3 kali. Kalau Nabi kata itu sunat, saya kata wajib kena baca. Sebab apa? Sebab kita ni ada banyak masalah.
Kan? Kita berniaga, rakan bisnes kita kadang-kadang dengki kita juga. Consultant, dia dapat projek, kita tak dapat. Haram tu aku segan lah. Dia projek dah 4, aku 1 dapat lagi. Tapi share company. Wadah nampak tak? Dia kata, awak kena ingat. Awak langsung tak dapat projek. Kalau dah nak diagihkan pendapatan, awak nanti dapat sikit dia. Kita pun, betul juga kata awak. Itu setan lah tu. Lepas tu dia solat duit pejabat. Itu standard lah tu, business partner. Allahu Akbar. Okey, 3 kali. Lepas tu, 3 kul. 3 kul 3 kali. Jangan kul dengan gitu. Itu mangkuk ayun namanya. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Jadinya 9 kali. Lepas tu baca apa? Hasbiyallahu mantap. Baca apa? Bismillah. Panjang tu, kita panjang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi sampai habis 3 kali. Lepas tu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Lepas tu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahama wa min kulli 'ainin lammah. Lepas tu hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu rabbul 'arsyil 'azim 6 kali. Lepas tu Allahumma anta rabbi la sayyidu istighfar sekali. Lepas tu banyaklah doa. Masa nak habis dah pukul 9 dah. Ya. Baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa rasul 3 kali. Dan subuh sahaja. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata wa midada kalimati 3 kali. Yang ni jelas Nabi bagi tajwiriyah isteri Nabi. Pahala dia sampai daripada subuh dapat sampai i'tikaf kita sampai duha. Panjang. 3 kali kita fikir ni 3 kali waktu lepas subuh, ganjaran ni sampai duha. Baca tuan-tuan. Nanti imam kita boleh ingat benda tu. Tuan-tuan kata Pak Imam ingat tak lagi. Dah rakam ni ulang balik. Minit yang keberapa saya tak ingat 9-10 dah. Kenapa berhenti ni? Saya tak dapat arah yang berhormat. Yang berhormat relax je okey ke? Mana pengusi tadi? Pengusi balik dah. Memang kau ajak lah dia balik. Mana murid ni? Go apa habis? 9.30 boleh? Boleh ke? Okey, relax bro. InsyaAllah tuan-tuan. Boleh Boleh lagi ke? Bukan senang Kuala Selangor bang. Dekat 3 jam nak sampai. Banyak ceramah lain berlungguk kat Melaka ni. Tapi ialah sonok sebelum santai bila tengok kampung apa pemalas pula apa? Apa? Jaras, nyalas. Apa? Nyaleh. Oh, tu bunyi ngomong Jawa kan? Nyaleh. Bukan sallu ngaleh, bukan ya? Itu ada juga selawat Nabi sallu ngaleh pakai balik habis. Allahu Akbar. Tengok balik. Bukan senang Nabi Ibrahim kerana berkat kesabaran dia boleh korban diri dia, korban anak dia. Siti Hajar, mak, wakil mak ibu. Kalau kita kata kat bini kita, sayang, abang nak sembelih anak kita. Seluruh Bukit Aman turun untuk rumah kita. Tak ada nak sembelih dia main. Nino. Kan? Memang tak berlaku. Ni contoh lah. Tu perempuan dia cepat berita dia. Berita sensasi perempuan. Ni nak abang mai. Tu orang Kedah. Aku bukan nak kata apa. Tu nak kata apa. Tak ada kata-kata lagi. Kita tunggu ke 5 minit baru jawab. Dia berita cepat. Sebab tu orang perempuan ni, sahabat tanya, dia semayang malam. Dia puasa siang. Mulut dia jahat dengan jiran. Nabi kata apa? Duduk neraka. Perempuan. Ya Rasulullah, inna mra'atan samat nahraha wa sallat laylaha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan semayang malam, siang dia berpuasa tak berhenti,
tapi salitatul lisan tu'zi jiranaha. Mulut je ni jahat dengan jiran. Apa Nabi jawab? La khaira fiha. Perempuan ni kalau buat bini jangan. Tak ada kebaikan langsung kat dia. Dan dia duduk innaha finnar. Tuan-tuan ingat pesan kat bini kita, kita balik rumah, bang, dengar cerita tak? Jiran kita yang ujung tu, anak dia kata mengandung. Kita kata, iyalah, habis tu nak buat apa? Oh, mau cerita kat bang. Dan cerita lah benda-benda macam tu. Aku memalak nak ambil tahu. Aku dah tahu dekat masjid. Cik. Ada seorang perempuan datang rumah sahabat. Mai, pergi mana? Saya ni akak datang, awak tak ada. Dia kata ikut suami pergi ceramah. Oh, untungnya. Ceramah mana Pulau Pangkor? Oh, bestnya kakak tak pernah lah merasa Pulau Pangkor. Pulau Pungkor pernah nak. Pulau Pangkor tak pernah. Suami akak tu, dia buat gitu. Ni cerita dekat isteri sahabat ni. Sahabat ni ustaz ceramah. Isteri akak tu, baru ni anak akak minta belanja KFC. Dia kata tak payah makan sedap-sedap. Nak makan sedap-sedap makan kat syurga. La ilaha illallah. Laki cikgu. Memang bengong tu cikgu tu. Siapa cikgu sini kat tangan? Cikgu Puji. Tapi orang cerdik, dia belanja bini makan KFC. Dia kata apa? Nak makan sedap-sedap, kita masuk syurga. Tengok muka cikgu tu, ya ke syurga ni? Punya kedekut nak mampu anak-anak. Dia cerita kat isteri sahabat tu, time sahabat nak tidur, dia cerita kat sahabat ni. Bang, malam tadi kau tu datang, ni, dia puji abang, untunglah kau, ustaz dah rajin bawa kau, bla bla bla. Siapa dia ni? Dia kata kenapa? Dia kata suami dia. Sahabat ni bangun. Dia kata, yang kawan dengan dia ke? Ni suami dia ustaz. Kalaulah dia mari rumah abang lagi bercakap tentang suami dan keburukan suami dia, abang haramkan dengan nama Allah berkawan dengan dia. La khaira fiha. Ni sahabat ustaz yang belajar. Bila kita mau cerita tu nak marah. Abang tak marah yang. Abang kata abang haramkan dia pijak rumah saya. Sebab pengumpat suami paling jahat wanita. Wanita yang paling jahat ialah yang rajin mengumpat suami dia. Ada seorang isteri tu datang jumpa saya. Suami dia menikah senyap-senyap. Nikah tak senyap, taubat tak boleh. Suami dia menikah senyap-senyap. Bopi belah siap ke mana entah. Kakak berapa setahun kot baru tahu. Dia main rumah saya. Cerita buat lelaki. Kak pun tak tahu. Dengan akak pun dah tak larat dah lembek dah. Dia kata kak, ini cerita apa kak ni? Lembek-lembek ni bukan kerja saya kak. Saya okey kak. Macam mana boleh nikah seorang lagi? Astagfirullahaladzim. Bini dia tengok. Kata kak, saya bukan hakim kak. Saya bukan qadi kak. Saya ini imam saja. Haram kak cerita bab tu dekat saya. Kali balik. Kali balik kak. Dan suami dah meninggal dah. Kak, tolong kak ni saksi ceramah ni. Sejahat-jahat neraka yang paling banyak ialah wanita yang suka mengaibkan suami dia. Sembang suami menggerung pun tak boleh. Suami dia tidur perut buncit. Bukan saya, orang lain. Isteri bukan kat Nyalai ni. Isteri dekat Kuala Selangor. Dia kata, suami tidur. Macam Nasdaq Harley Davidson. Accident. Macam pun dia nak apa dia. Tahu? Dia pergi cerita, dia kata lijah. Dia kata lelaki hang tidur macam mana? Okey je. Ngeroh tak? Ish, tak ada lah. Allah, banglan hang tidur. Aku letak 6 bantal kat telinga bunyi lagi. Berdosa kak.
berdosa tak. Nabi kata haram cerita dengan orang dekat orang lain. Tapi kalau jiran dengar tak apa. Amai suami hang tidur. Dinding nak kubuh besi pun dengar lagi. Ada jiran kita bila dia berkomong basuri pagi-pagi kan. Ada tak? Ada. Kita makan kita. Rasa bulu dada naik ke ni naik tebun. Ada, tapi nak buat macam mana sabarnya lah. Berkorban apa saja. Kan? Itu cerita tadi lebih kurang rentetan cerita tadi ni. Supaya tuan-tuan lebih faham penghujung bicara kita. Untuk apa bila kita korban atau kenapa kita ni rasa payah nak korban. Tahu betul apa? Allahu Akbar. Sebab apa kita payah nak berkorban? Tidak lain tidak bukan. Ialah kerana dalam bahasa mudahnya. Ya. Pasal apa agak-agak? Pasal apa korban tak boleh buat tahun ni? Kenapa tahun ni ada yang berani tidak menyertai ibadah korban? Kak, malam Jumaat depan ni tengok forum perdana TV1 Saya, Ustaz Abdullah Khairi dan Profesor Reza Arif TV1. Forum perdana awak macam teng 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 ada bunyi begitu. Tu ada muka aku malam tu. Apa tengok kami bergaduh malam tu sampai kan follow manager pun tak boleh buat apa, nak tegur tak boleh, kami hentam semacam je. Tapi alhamdulillah RTM terima kami tu. Allahu Akbar. Takut hilang kesenangan. Dia ada 800 yang berhormat ingat senang. Yang berhormat tak apalah gaji mahal. Berapa hemat gaji? Gila tu Haji tu. Gaji mahal yang berhormat ni. Itulah sebenggar dapat gaji pencen separuh. Kan? Contohlah. Elong tu elong ni dapat. Yang mak bolehlah cakap banyak dengan cakap saksin. Gaji 800 macam RM8 daripada yang berhormat. Kami ni kerja apa? Jangan bang. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wattaqa a'ta wattaqa. Kerja kita berbeza-beza, yang sama ialah yang rajin menyumbang, memberi dan yang bertakwa pada Allah. Itu beza kita. Kau gaji YB, gaji kau pengarah ke apa benda datuk apa no tak dikira, tapi kau gaji 1,200 jadi Bilal je. Bilal boleh korban 800. You are the best ya Allah. Pasal apa kita tak boleh nak buat korban tuan-tuan? Sebab dalam hidup kita ni orang dah tulis dah takut hilang kesenangan. Yang kedua, takut hidup susah. Nanti kalau aku buat korban anak aku kebulu, nanti kena makan ubi kayu. Duit tak ada. Saya tak bercakap pada orang fakir miskin yang berhormat yang salah faham. Kita beli kereta tu murah aja. Kita beli kereta tu kereta beza. Tapi naik atas jalan raya jauh bezanya dengan kereta beza yang lain. Dia bubuh apa binatang tu, exhaust tu punya bosak kepala lutut. Memang nama beza tapi berbeza. Tambah itu pula berbeza. Waktu enjin bunyi macam apa tu, macam Mustang. Tinted 100%. GPG tengok gini. Punya hebat. Dia punya ni radio dia pakai Pioneer. Hak mahal. Beli kereta 28,000 je. Bubuh Pioneer kat tu 6,000. Tu perangai orang kita. Dia bukan senang dia kereta tu murah. Kau buh menatang apa murah tak murah. Hang tolak balik orang tak kisah hang punya Pioneer ke hang punya apa rim ke, orang tak bayar dah.
beza. Nak cerita hak kita ni, kita make up sehabis-habis cantik. Tapi bila buat korban, pasal apa? Takut kita jadi susah. Yang seterusnya ialah dalam bahasa mudahnya, mungkin banyak lagi kita rasakan, dah cukuplah apa yang kita dah buat. Aku dah sedekah bulan puasa baru ni. Tak. Sedekah bulan puasa berbeza dengan kita sembelih korban. Semalam saya berceramah khas anjuran Kementerian Komunikasi di Putrajaya, tajaan Bank Islam. Dia tanya, Ustaz, apakah beza zakat dengan sedekah? Ada lagi soalan je berhormat. Dia kata zakat tu wajib, sedekah tu sunat. Ada sunat muakkad. Zakat Allah ambil 25. Tapi kalau sedekah mungkin 25%. Ikut kita. Sedekah kita bagi RM1 dapat 700. Itu maksud dia. Tapi kalau zakat itu dia panggil tazkiyatul amwal. Kita mensucikan harta kita yang kotor, yang kita duk kerja dulu makan gaji kerajaan, duk curi culat, duk curi tulang apa semua tu. Contoh kan, tolong zakat. Bagi sedekah. Siapa-siapa yang kerja dengan kerajaan atau makan gaji dengan orang bermajikan, terserumbuhlah. Curi masa tu ada. 1 minit kena kira. Semalam saya suruh buka semua handphone, buka bagian kalkulator, cuba kira gaji kalau 3,000. 3,000. Kalau kali bahagi dengan 20 hari, RM150. Bahagi 8 jam, sekian RM1. Ada orang yang culah pagi setengah jam, petang setengah jam. Sehari sejam, 20 hari 20 jam. Kali setahun 240 jam. Kali sampai pencen 30 tahun. 7,200 jam. Bahagi dengan 8 jam, dia ada 900 hari dia pencet. Dia curi tulang. Tapi dia makan duit tu. Oh. Sebab itu, kita tak ada pekerja, kita tak terasa macam mana kita kerja dengan orang. Sakit hati bila pekerja mari lewat sejam. Sakit hati, asyik-asyik sakit. Orang kita sanggup tipu Melaka lawan final dengan mana tak? Setakat ni tak pernah dengar Melaka pergi final kan? Minta maaf. Kan tak boleh balik juga. Asyik yang itu je selatan tu. Ya, no, tema hebat lah. Memanglah duit banyak, korban duit banyak, dapatlah kemenangan hebat. Kita pergi tengok contoh Melaka lawan JDT. Piala FA, contoh insya-Allah lah, amin lah. Kan, Melaka pergi final FA. Pasal penyokong Setia Hijau Kuning. Lawan dekat Johor, kita balik-balik esok hari Senin. Nak kerja. Contohlah, nak kerja. Bila nak kerja, pagi tu tak larat mengantuk. Kita pun pergi klinik swasta, bagi kita doktor. Allah, tak apa larat tu. Nak buat MC kan, pergi MC, balik tengok bola, mata sakit. Dan kan dia tak sakit, dia balik lewat malam tengok bola. Hukum jadi dosa. Dia dapat MC 2 hari. Atau sehari. Doktor dia pun memang haram jadah, dia pun haram jadah. Tahu haram jadah maksud apa? Haram jadah dan bahasa Urdu, pengkhianat. Haram zadah. Haram zadah. Haram zadah akademi hai. Tok. Tengok dia filem dia waktu tu. Oh. Sebab tadi baru tentera Pakistan jadi tadi baru tentera India. Jadi dapat dia yang bagi tahu lokasi tentera kan. Di filem Pakistan tak terbit kat Malaysia. Mampus tak terbit. Lepas tu kita kena tipu dengan Bollywood je. Saya okey, Bollywood okey dengan salah faham mana. Ini contoh dia. Okey, apa jadi nama sekalian tapi haram je. Itu bunyi kasar. Tapi kalau pergi Mekah, bila orang kata haram jadah, jangan pergi tampak tu mengajar kau kata kau haram jadah. Dia ajak kita pergi daripada Masjid Haram ke Jeddah. Memang. Arab kau hajat anta nak kata ana haram jadah. Wallahi ana nak kesian kena penampak free dah. Kan lahabau celakau atas pagau kita Arab tu. Kena menyepak free kau tu dah. Dia kata haram jadah rupanya daripada haram ke Jeddah. Jemaah umrah kita kadang-kadang tak pernah pergi ni. Ustaz kata apa? Ikut apa saya baca. Subhanallah. Walhamdulillah.
wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah ikut lah. Allah walhamdulillah. Yang syok bangla-bangla ikut subhanallah. Saya ingat lagi. Suara kita nyaring dan sedap sikit kan. Ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Buhallah melantar lah. Tiba-tiba orang popok Turki tu dia buat jenis macam kereta api. Dia tawahnya tu dia pegang ramai. Lepas tu dia kata apa? Tarik. Kan? Kita pun kata kat jemaah. Tarik itu mana? Bagi jalan. Tarik. Dia belakang. Tarik. Kita dah rosak habis. Kita kata tarik itu bagi kita pun bodoh juga ustaz dia pun. Dia tarik. Dia kata apa siapa ikut ustaz kata? Ikut apa ustaz cakap? Penin lah popok ni. Aduh tuan-tuan. Sama juga nak pisah dengan lelaki ni, takut sesat. Duk ustaz cakap, jangan, jaga, nanti sesat. Suami berpisah dengan isteri. Kata pun terbang burung. Tak nak pisah dengan lelaki. Pak Mekah tu lelaki, bini tu pula besar ni. Ni, faham tak? Bini dia 120 kilo. Lelaki dia 65 je. Dah lah kain ihram tak nak duk pakai. Gulung. Ngeburung-burung habis keluar. Gulung. Yang bini kata pegang laki, kain ihram laki tu pegang. Orang suruh pegang atas, bukan suruh pegang hak dalam ni. Dia pergi pegang hak dalam sampai terlucut. Subhanallah. Ya jemaah inna lillah. Lalah kali orang itibak ni angkat buang apa tak nak bagi nampak kanan, dia terus satu badan nampak apa-apa, dia kena tutup. Sebab dia punya angry bird dia ada masalah. Kan faham tak? Punya lah, lurus lah, takut hilang. Susah tak? Ni babak ni pun. Ada makcik tu dekat Sa'i, jemaah saya. Orang Pakistan tu dia kain ihram dia nipis, kain cat gajah duduk. Pak jenis ada cap. Cap bukan Indon tu dia pelekat kan, dia cap. Orang tu duduk atas ihram, dia duduk macam ni. Kain seluar sepeda memang tak pakai. Makcik tu pula umur dekat 68 tahun. Laki mati 6 orang. Demam ustaz. Aku duduk kat Sa'i. Duduk tunggu mereka lah. Sa'i dah cukup kepala dah gunting rambut dah. Ustaz. Allah. Sah tak Sa'i saya? Pasal apa? Tadi kan dekat sofa tu, makcik masa nak doa kat batu tu, nampak batu. Batu siapa? Batu Pakistan. Dia kata makcik, astagfirullah. Lepas tu makcik buat apa? Dah lama tak tengok. Memang kurang ajar makcik tu. Makcik kalau ada nafsu, habislah wasat saya makcik. Tak ada nafsu ni, dia monopol dah. Tuan-tuan, pelik-pelik lurus benda tu. Ni, tapi seronok yang berhormat nak bawa orang pergi umrah, insya-Allah bulan 12 mana tahu saya nak pergi sekali dengan saya ke mana lah tahu kan. Yang WB sekali kan mana tahu ada 2-3 orang join sekali insya-Allah. Bawa yang tak pernah pergi lagi senang. Diikut sini. Sana. Kalau bawa jenis pintu tak tahu ni kita duduk camak. Ni biasa dah aku sini. Kita camak dia duduk camak. Mana pun menyepak je macam tu. Dia lebih ustaz, saya tak jual ikut, saya boleh buat sendiri. Cukup angin aku dengar dengan tu. Pi bawa bobok bodoh ni senang. Kan muka pun bibir macam bersibit. Okey jemaah. Nak masuk ni baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Pejam mata semua. Pejam mata. Baca tadi lah. Buka mata. Tengok Kaabah. Ya. Syok bapak je nak lepi. Pasal apa teriak? Pakcik saya banyak dosa. Ustaz tu kata hati-hati tegur pi nanti tak jumpa Kaabah. Yang ustaz bengong cerita pelik-pelik. Betul berlaku ada tu makcik tu tak nampak Kaabah, dia teriak macam baby. Yang bawa motor tu Indon. Ya bapak-bapak, sekarang kita dah sampai di kawasan Baitullahil Haram.
Ya, buka mata semua. Buka-buka tak ada. Tingkat atas kena rapat dengan dinding. Dia berdiri semua tak ada. Gambar dari bawah. Sawan babi macam tu. Teriak kena angkat dengan wheelchair. Tunjuk ni ada. Oh, lagi teriak. Kadang seronok musik bopok ni tau. Kadang jahat kat ustaz tu pun. Oh tuan-tuan, ya Allah. Bawa hak cerdik-cerdik ni, ya Allah. Payah kita duduk ceramah belakang. Depan dia ceramah belakang. Lepas tu ustaz, saya rasa saya nak balik sendiri. Okey, lalah kali 2 hari tak jumpa balik. Ya betul, wallahi. Belaga. Siapa nak pergi dengan saya, pihak jenis tak nak pergi, jom senang. Dia yang kata torik, dia pun torik. Tak apalah. Kan? Tu nampak batu, contoh kat orang. Batu zamrud, tak apa, agak boleh ambil petik, buang. Pakai, ni batu lain macam batu tersebut. Kalau dipetik ni, buah kena menerajang, cuma mati. Tu contoh dia. So, insyaAllah sekalian, begitulah keadaan nak bagi tentang kepada dia. Seulang balik ibu-ibu, malu, aib lah kita kalau kita ada duit, ada kemampuan, tapi sengaja tak sertai korban. Okey. Harap insyaAllah. Kan? Seulang balik malu dan aib lah. Ustaz, duit tak ada Ustaz. Tapi Ustaz ceramah tu saya terasa Ustaz. Boleh tak saya cari tempat-tempat mana yang korban luar negara, harga murah 300 lebih? Boleh. Kalau makcik memang tak mampu, tak ada duit, tapi makcik ada banyak tu aja, makcik carilah ramai banyak NGO kita yang dipercayai dan amanah. Termasuk saya sendiri pun ada Wheel of Korban dengan Yasa Al-Baghdadi. Kita buat seluruh dunia, termasuk Chad, termasuk Ethiopia, termasuk Kemboja dan sebagainya, ataupun Vietnam, ataupun India dan Thailand selatan kita bagi. InsyaAllah RM320. Bukan bermakna kata nak lari pada mahal, tak. Jangan niatnya tu jangan jadi macam Qabil tadi. Kalau makcik, ibu-ibu tak ada duit sangat yang ku ada, boleh tak Ustaz, saya ada 6 orang, kami ni laki meninggal belakang dah, tapi adik-beradik kami dapat orang. Boleh tak kami kongsi seorang 100? Boleh. Kerana makcik nak dapat juga pahala korban tersebut. InsyaAllah, moga-moga pengorbanan kita tidak sia-sia. Wallahualam, yang baik datang daripada Allah. Ia lemah dari diri saya sendiri. Panjang saya kuliah malam ni. Kuliah maghrib ni, bukan kuliah maghrib ni, kuliah marsyak. Maghrib sama isyak. Sampai bunyi gereja semua ada. Bunyi bom komplit. Jadi insyaAllah jangan masjid meletup sudah. Saya pernah ceramah kawasan macam ni kat ni, ngaji. Tapi mikrofon dia, Allah, cak ayam. Mikrofon dia teruk sungguh. Sebuah negeri bersempadan dengan tuan-tuan. Jalan macam tadi. Macam pergi beras Perak. Nak potong tak boleh. Start ceramah yang malu. Kita lu. Saya mula garu lutut. Haram betul mic sini. Saya datang dari Kuala Selangor dengan hujan 4 jam. Jauh. Lepas tu saya tak nak ambil dah. Lepas tak larat, lepas operation. Lepas tu saya minta hobi bukan belagak. Penang saya naik flight. Penang saya kena ETS. Inilah tak tension. Dia jadi macam sampai terletih, lenguh nak ceramah. Tapi alhamdulillah tadi saya sempat tidur. Sempat minum habisan tadi, alhamdulillah datang. Refresh balik saya punya tenaga. Dan yang berhormat kata, Mai Ustaz, kata dia alhamdulillah meraihkan yang berhormat. Dia menang Gahara yang baru ni, sebagai rakyat baru sini. InsyaAllah sebagai kawan persahabatan, marilah kita sembang mana patut insyaAllah. Dan insyaAllah di Melaka banyak program semua disusun. Termasuk di Negeri Sembilan dan sebagainya. Banyak program. Cuma kadang masa terlalu, kata orang ni, terlalu cemburu, terlalu tight sangat. Ini program pertama-tama hak kami 3 orang ni. Ni tadi duduk bincang Langkawi pun semua panggil tarikh sama. Tak boleh saya kata penganjur nak panggil kami, pilih tarikh kami, jangan duduk cerdik kalau tak apa, pi cari tarikh apa. Memang tak pi lah kami. Lepas tu saya sorok-sorok ni saya tak ceramah di Selangor pun saya tak ceramah. Sebab apa? Isnin, Selasa, Rabu live online Facebook saya, buka dalam fanpage Ustaz Aslim Baharim tu, follow, like, TikTok pun ada, like, okey, follow insya-Allah. Semua ada, Instagram pun ada, Telegram pun ada. Semua ada tuan-tuan. Facebook ada, semua ada. Apa menatang semua masuk. Sebab apa? Sebab rupanya budak-budak muda yang berhormat. Yang hormat masih lagi aktif kan Facebook. TikTok ada.
TikTok nak buat yang hormat. Ini nak bagi tahu anak muda tambah-tambah 18 tahun yang nak mengundi ni. Cipta dia orang. Bagi tahu ajak kempen dia orang yang berhormat. Guna duit yang ada ni untuk tarik 18 tahun ke atas ni. Ingat musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita ni dah ambil peluang popok ni. Popok kafir elok aja nasib baik diberitakan bahawasanya 18 tahun undi automatik. Kalau berdaftar minta maaf yang berhormat tak ada. Ha. Tuan-tuan, nak pilihan raya buat elok insya-Allah, cuma nak bagi tahu dalam masa mudahnya. Tengah ceramah tu, bunyi saya kata dihaming. Berat dia kata masjid ni. Rasa macam menyesal nampak. Lepas tekan lagi. Puff. Semua padam. Dia punya fuse dia terbakar. Aku tak ceramah dengan hangat. Pokok banyak tapi angin tak ada. Saya berhenti. Lama apa tu dia buat macam mana entah. Dekat setengah jam barulah dia buat macam mana, panggil siapa entah buat. Betulan pejabat khidmat dun dekat situ. Saya kata yang wakil yang berhormat. Ni nak bagi tahu dekat tuan yang jadi wakil mari kepada wakil rakyat. Bagi tahu kat WB ya. Kata WB dah tak datang. Tulis tu yang bersama WB tak ada. Kecewa saya dibuatnya. Amai parti apa-apa pokok heran. Syarat amal Islam buat kafir ni duk masuk tebiang masuk. Kuala keluar sekarang juga. Tuan-tuan, yang berhormat dia datang tapi datang ke telefon. Tapi WB ni ada. Alhamdulillah. Ni tuan-tuan kita nak macam tu. Cakap kita hormat. Alhamdulillah dia tukar semua sekali. Teki salam yang berhormat tu. Cakap Ustaz Sim Bollywood. Kalau dia tak kena buka YouTube. Kalau dia tak kena lagi memang bodoh. Tu je. Tuan-tuan. Rupa-rupanya imam dia baca Quran, baca Fatihah. Allah. Saya duduk sebelah belakang. Perlahan. Umur dekat 6-9 tahun. Saya kata macam filem seram. Buka pintu. Macam filem Thailand tu. Pakai benar boneka tu. Bunyi imam baca macam siam. Saya kata maghrib, saya kata Aisyah aku tak nak jadi imam. Saya patut boleh jamak tadi saya tak jamak. Saya nak ra'i kan. Boleh saya jamak, anak saya jamak dia mengantuk pergi tidur anak kita. Tapi tuan-tuan sini, ni saya janji setengah ni. Betul-betul. Apa? Korban. Boleh nak. Ada makan tak? Anta sab'ana la. Tuan-tuan. Mic bagus. Yang ni jap tutup. Hello. Bagus. Yang ni pun. Hello. Bagus. Semua bagus. Barulah semangat ustaz tu datang. Ini tengah azan. Imam Pusi ni panggil majlis daerah. Ni panas pemua tu. Lepas tu yang sejuk pun dapat. Bagilah fresh orange ke apa ke. Agak-agak tu gurau-gurau. Allahu Akbar. Tahniah nak. Sistem ni kena jaga elok. Kalau sistem ni elok, suara sedap lagi sedap. Betul tak? Syekh Karim. Kena Syekh Karim? Imam yang sedap macam Mekah tu. Imam Masjid Negeri Shah Alam. Dia pi orang panggil dia, pastikan PA sistem sewa. Itu je Pak. Dia tak percaya dengan masjid-masjid ni PA sistem. Dia pernah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak jadi macam tu. Jadi Allah. Terkejut elektrik tu. Bunyi macam aduh. Dia kata suara dah jadi macam azan. Tuan-tuan, ini nak kena ingat tuan, alhamdulillah jaga. Tuan-tuan jaga. Tuan-tuan korban tuan-tuan. Engsel tandas tak ada. Aib. Aku tak pergi cek lagi yang situ ada tidak. Lepas tu pula yang bodohnya jemaah ni duk marah AJK. AJK belilah. Kau belilah. Engsel tu 8 kupang je. Kedekut nak mampus.
Engsel 8 kupang, saya 2 kupang aja. Beli dengan tempak. Selesai masalah. Ada cari paku, kepak dengan hammer tu. Jolok menatang tubuh tu. Selesai masalah. Kerak. Ini saya nak kencing, nak berak satu masjid. Kena letak baldi kat pintu. Kaki macam ni. Nasib baik. Tandas boleh duduk. Kalau cangkum, mati punggungku. Minta maaf dengan izin. Kalau buat macam tu pun ada malaun tolak. Dia nak terberak emergency. Berak Allah ustaz kata dia. Hak ustaz tu diam sudahlah. Yang aku faham je lah. Tapi yang kezambu terberak. Telanjang pula. Takkan pakai spender berak. Allahu Akbar. Ini tengok engsel. Sebuah masjid Johan Kebangsaan beberapa kali di Selangor. Landscape dia 2 keluarga jaga. Bukan siap jadi mandu aja. Tandas dia, tandas 1, 2, 3 keluarga Haji Harijah contoh. 4, 5, 6 keluarga Haji Kamarudin. Bukan je benda buat, anak-anak dia mari basuh. Kreatif. Kreatif apa ustaz? Dia kata kreatif gana, kreatif. AJK beliau pun 67 tahun. AJK beliau 67 tahun naik motor berbalik Rabun. Tuan-tuan, AJK beliau betul-betul. Benda-benda hari pula jangan dekut-dekut. AJK beliau kata, saya nak cadangkan daripada AJK kami untuk membeli tiang gol futsal. Untuk kanak-kanak kita bermain hari Minggu. Sampai itu, dia orang boleh solat asar. Dan solat maghrib seterusnya, kita akan berikan SOP macam mana. Benar hari tepuk. Ini duit masjid. Untuk ibadah. Umur dah 70 tahun, benar hari. Lah, mudah kata apa, kecil hati. Bendahari tak layak undi tau. Bendahari dia jaga benda hari-hari. Apa dia? Duit. Tak payah kat tangan. Bila diputuskan oleh tuan kuasa, dia jangan banyak objection. Bila kita bendahari, duit kita balance lebih kurang 18,000. Okey, berkeluar 1,5. Baik Tuan Nazir, mesti. Dah. Gaji imam. Entah imam tetap ke imam tak tetap? Ha? Habis tu jin ke orang? Dia tak tetap. Kerja apa? Oh cikgu, Masya Allah. Kahwin belum? Allah, ya Allah. Awak lah orang sini kedekutnya. Kak, Saleh ni kak. Bagi kak. Tak payah suruh dia pimpinan kak mari. Nama apa? Hafiz. Afiq. Hafiz. Okey. Bagilah. Allah. Yang bermak, tolong cari. Carilah ketua Sri Kandi. Ketua apa nama tu? Putri ke? Hak Syekh bergelok sikit lah. Dengan Syekh Rosak ni, lari kat dia pun. Baca Quran dah silap hari bulan dah. Jadi, tuan-tuan, gaji berapa? Siapa imam tetap sini? Mana? Berapa gaji sebulan? Ha? Berapa tengah? Kita gini tau. Yang berhormat ni kena usulkan di dalam gaji imam ni dia tak boleh bawah 1,000. Walaupun dia tak tetap. Masjid saya pernah sihat. Masjid Tanfir Rozali. It's my best friend. Imam kita bagi 4,000 lebih. Pengurus kita bagi 9,000. Sebab apa? Mereka suara bagus. Bila sedap je orang ambil, lari dia. Confirm lari. Ni nak imam sedap, bayar 600. Memang pakai tak sedap. Kan? Nak Bilal macam suara Mekah. 450. Lah dia. Allahu Akbar. Bunyi macam kelui orang. Ayah Rasulullah. Balik 450. Bagi tuan-tuan. Yang berhormat, saya terasa dulu saya gaji RM16.90.
Jais, saya mengadu kat DO bantai yang amat berhormat Menteri Besar waktu itu Datuk Seri Abasan Omar. Datuk Seri terkejut. Gaji hari? Pun tak tahu. Dia balik ke pejabat no, dia panggil, hang dia mengadu macam-macam dekat. Dia kata, wallahi kita tak mengadu pada dia. DO yang mengadu. Naiklah S29, dapat 10 lebih. Okey lah. Tapi tak cukup juga. Sebab yang datang makmum pakai BMW. Saya pakai tu Apple Gemini. Kok kadang-kadang siapa yang balik akhir tu dia lah tukang tolak. Jenis tak pakai enjin, jalan sendiri. Lepas tu, lepas tu balik terus. Terima kasih pakai dak lah. Orang hak belakang tengok saya ada je, dia balik awal semua. Saya kena tolak sendiri je. Saya ingat lagi tuan. Saya pakai kancing apa nama ni, BGJ 6148, saya ingat nombor dia. Apel Gemini saya JAK 464 Jaguh Hadap Kampung. 2,500 accident tinggal separuh. Saya beli, saya sambung balik. Cat warna susu tu. Warna kuning susu tu kan. Nak kata, okay, bawa anak. Tuan-tuan tahu tak? Isteri saya menangis bila kereta saya mati dekat USJ Seksyen 27 di Shah Alam, dekat Proton. Hujan lebat. Masalah Opel Gemini aku tu. Bila buka aircon, air tak keluar-keluar, air mari ke dalam. Kalau letak ikan keli pun hidup. Tapi dia suka mati. Orang, wow, marah, ngejam ni kita mati pula. Orang marah. Nak yang rumah keluar mata. Jadi kita sabar. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Yang sayang abang lah. Sayang. Berkorban apa saja. Ni tuan-tuan diam ni marah ke apa ni? Geram. Haram betul dia 10 haram betul. Bila nak balik esok aku kena kerja. Kan? Wallahualam cukuplah sekadar itu. Janji 9.30 berhenti pukul 9.45. InsyaAllah selamat kita akan solat Isyak. Dan kalau tuan-tuan mati malam ni pun jangan risau. Allah akan masukkan tu dalam syurga. Sebab apa? Sebab tuan-tuan duduk dalam tempat husnul khatimah. Ni, tuan-tuan keluar. Sebab kita mati, Nabi kata apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita dihitung pada perakhiran hidup kita macam mana. Kan? Ni pukul 9.40, 50. Bayang Isyak pukul 10. Makan-makan kedebak-kedebuk, balik-balik pukul 10.45. Dengar-dengar kata, Haji Mat. Nama Mat akan marah dia pula. Boh, nama Haji lain lah. Haji Mut. Haji Mut meninggal lah. Kenapa? Dia terjatuh bilik air. Allah, malaikat akan kira. Pukul 10.45 dia mati. 10.44 apa dia buat? 10.43 apa dia buat? 10.42 apa dia buat? 10.40 apa dia buat? 10.45 apa dia buat? 10.5 dia buat apa? Pukul 10 dia buat apa? Pukul 9.30 dia dengar ceramah. Pukul 9 dia dengar ceramah. Pukul 8 dia dengar ceramah. Pukul 8 dia dengar ceramah. Pukul 7 dia duduk dalam masjid dah. 7.30 dia salat jemaah dengan Imam Ustaz Hafiz. Nak kata apa lagi? Tak syurga ke? Betul tak? Akhir kata, jadilah kamu orang yang baik bila ada disukai. Anak muda dengar kata-kata ni elok. Anak muda, especially. Jadilah kamu orang yang baik. Orang yang baik bila ada disukai, bila tiada dirindui, bila mati ditangisi. Betul tak? Jangan jadi orang jahat bila ada dibenci, bila tiada disukai, bila mati disyukuri. Betul tak? Anak muda, jangan sangka matimu tua. Betul tak? Si tua, jangan sangka tak mati langsung. Faham tak faham tu?
Ini nyawa ni bukan bapa ente yang punya. Ini Allah yang punya. Betul atau tidak? Wallahualam ibu-ibu, pucuk paku, ubi kayu, thank you, I love you. Nyoba lagi yang baik datang daripada Allah, ya lemah kelemahan saksi Bahrim yang menyampaikan ilmu yang tak seberapa ini kepada anda semua, insya-Allah. Yang penting ibu-ibu bapa sekalian, orang dulu bercinta, kenang aku dalam doamu dan kata-kata saya, doaku dalam doamu. Boleh? Jumpa lagi yang baik Allah yang lemah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.